Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan kita orang yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu khairan yufaqahu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia kebaikan, nescaya diberi faham kepada dia tentang agama. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kebaikan dengan kita faham tentang apa yang dituntut dalam agama itu sendiri, tentang ibadat, tentang muamalat dan cara hidup yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimahnya, ada 4 amalan ataupun 4 perkara yang dilakukan oleh seseorang, ianya merupakan satu amalan yang mudah tapi banyak diambil ringan oleh manusia. 4 amalan yang membolehkan seseorang itu masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Jadi sebarkanlah salam, satu perkara yang mudah dibuat oleh manusia tapi sukar dan diambil mudah oleh banyak orang nak menyebarkan salam. Kerana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Tentang salam ni, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Rasulullah suruh apa? Sebarkan salam. Jadi kalau kita sebarkan salam ni, Rasulullah kata absyus salam bainahum, sebarkan salam di antara kamu. Jadi satu perkara yang mudah. Makna menyebarkan salam ini sama ada kepada orang yang dikenali atau orang yang tidak dikenali. Tiap-tiap hari kita jumpa orang. Para sahabat radhiyallahu anhum, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kerja dia pagi-pagi apa, masuk ke pasar. Masuk ke pasar, beri salam kepada orang kat pasar, lepas tu keluar je. Tiap-tiap hari kerja je macam tu. Masuk bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Habis je keluar. Itu kerja dia, amalan dia tiap-tiap pagi. Masya-Allah tuan-tuan Hari ni kalau kita nak bagi salam pada orang yang kita kenal ya. Kalau orang bagi salam pada kita, kita tanya, jawablah dulu tak? Engkau kenal dia? Tak kenal, tak nak jawab. Dia tanya kenal tak kenal. Sepatutnya dibagi salam, jawablah dulu. Jadi tuan-tuan, satu amalan yang mudah
tapi diambil ringan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan orang ambil ringan. Bab salam ni boleh dibuat di mana-mana. Masuk rumah boleh bagi salam, walaupun itu rumah sendiri. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan aw ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kamu nak masuk rumah orang ke, nak masuk rumah sendiri ke, maka minta izin, dan hendaklah kamu memberikan ucapan salam kepada orang dia dalamnya. Kalau dah ada dalam rumah, masuk bilik orang tak? Bilik itu bukan bilik kita. Bilik kakak kita, bilik mak kita, bilik abang kita, bagi salam. Maknanya sesuatu yang mudah untuk kita buat. Tapi diambil ringan oleh kebanyakan manusia. Itu yang pertama. Orang boleh buat ini, maka boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamu makan, menjamu orang makan. Wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Menjamu orang makan rupa-rupanya merupakan satu amalan yang boleh menyebabkan seorang itu masuk syurga Allah. Dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau mana-mana di masjid, kalau buat jamu orang makan ketika belajar, tu jangan marah tuan-tuan. Dia tak boleh marah. Kerana menjamu orang makan ni termasuk di dalam perkara yang boleh membawa seseorang itu masuk dalam syurga Allah. Kan? Ni kerana ada orang dia tak suka. Bila majlis-majlis ilmu je buat makan. Majlis-majlis ilmu je buat makan, dia kata. Menghabiskan duit je. Jadi kena memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di rumah, biasanya budaya menjamu orang makan ni bulan Ramadan je. Tapi mula hari ni, jangan tunggu Ramadan. Bila-bila masa kita boleh buat. Tak perlu pada perkara makanan yang hebat-hebat. Hari ni orang kampung tuan-tuan, kalau zaman nenek kita, mak kita dulu lempeng je kan, lempeng kelapa je. Sekarang kalau nak jamu bagi pizza kan, lempeng dia tak makan lah. Jadi mudah untuk, maknanya cari pahala nak masuk syurga. Rasulullah kata apa? Jamu orang makan. Yang kedua. Yang ketiganya, satu amalan yang boleh menyebabkan orang masuk syurga Allah, menyambung silaturrahim. Menyambung silaturrahim. Silaturrahim ni kenapa apa disebut silaturrahim? Iaitu orang yang ada pertalian darah, adik-beradik, abang, kakak, yang lahir daripada rahim yang sama, daripada ibu, kan? Jadi maknanya jangan memutuskan silaturrahim. Hari ni mak ayah dah tak ada, sambung balik silaturrahim. Dulu mak ayah ada, adik-beradik ni selalu berkumpul sebab mak ayah ada. Bila mak ayah dah tak ada, adik-beradik bawa hala tuju masing-masing, sehingga anak-anak buah pun dah tak kenal pak saudara lagi. Sedangkan tu pak saudara, mak saudara lahir daripada perut ibu yang sama. Maka kita disuruh menyambung silaturrahim, kerana dengan menyambung silaturrahim ni boleh masuk syurga Allah. Dan perkara yang keempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan solat pada waktu malam hari, saat manusia semuanya nyenyak tidur. Jadi bangun pada malam hari dalam keadaan manusia semua nyenyak tidur. Kita bangun malam, sembahyang sekurang-kurangnya 2 rakaat. Maka dengan sebab amalan-amalan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka menjanjikan seseorang itu boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera dia masuk dalam syurga. Jadi ini amalan yang mudah, yang banyak diambil ringan oleh orang, tuan-tuan.
Nak bangun malam, orang boleh buang ke air kecil tu. Pukul 2, pukul 3 orang boleh bangun buang air kecil sebab nak terkencing kan. Tapi jarang nak bangun semayang. Lepas buang air kecil, bangun tidur balik. Kalau dia ambil air semayang, dia semayang 2 rakaat, dalam keadaan orang nyenyak tidur tu dia bangun, kan, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan 4 perkara yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu amalan yang mudah tapi banyak diambil ringan, kita boleh amalkan insya-Allah. Di kalangan manusia pada hari ini makin lalai dengan kehidupan, maka beramallah walaupun sedikit. Kerana apa? Allah Ta'ala suka satu amalan yang sedikit tapi ianya berterusan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita insya-Allah. Kita menyambung lagi bicara kita dalam kitab Bahrul Mazi pada bab yang ke-32, nak menyatakan tentang bilangan dalam basuhan pada anggota-anggota wuduk. Kalau hari ni kita jumpa orang ambil, waktu dia ambil air semayang, dia basuh sekali. Mungkin ada orang basuh 2 kali, mungkin ada orang basuh 3 kali. Jadi kita tengok ni tak sama dengan perbuatan kita. Adakah ia menyalahi daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hari ini kita nak dengar hadis yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fil wudu'i marratan. Bab yang telah datang ia pada wuduk sekali-sekali, basuh pada setiap anggota wuduk. Hadis yang ke-37. An Ibn Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan asahhu wa ahsan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk ia sekali-sekali. Mana Rasulullah basuh muka sekali, basuh tangan sekali, dan nyapu rambut sekali, basuh kaki sekali. Maknanya sekali je dibuat. Ketahuilah wahai saudaraku, kata Abu Isa At-Tirmizi, telah mengeluarkan hadis kelakuan Nabi SAW mengambil air sembahyang sekali-sekali basuhnya pada tiap-tiap anggotanya. Katanya An Ibn Abbas radhiyallahu anna Nabi SAW tawaddaa marratan. Imam Abi Isa At-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu bahawa dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah pernah buat mengambil wuduk, basuh pada anggota-anggota wajib sekali-sekali saja. Kata Abi Isa At-Tirmizi, dalam bab ini riwayat Umar bin Al-Khattab, ada riwayat daripada Umar Al-Khattab, daripada Jabir, Buraidah dan Abi Raf'i dan Ibnu Faqih. Dan bermula hadis Ibnu Abbas ini lebih asah daripada bab pada ini bab dan lebih asah. Jadi maknanya nak menunjukkan kepada kita, kalau ada orang mengambil wuduk dia basuh sekali-sekali, janganlah kita marah tuan-tuan, kerana ada hadis. Tapi basuh sekali ni nak juga kita kena amati baik-baik. Membasuh sekali ni mestilah maknanya menyampaikan air dan meratakan air kepada anggota, maknanya basuhan, kan? Kalau basuh sekali ni biar sampai kena semua anggota dia, anggota basuhan tu, anggota wuduk tu. Kalau muka ni mesti pastikan bahawa air itu sampai kepada semua juzuk muka yang wajib kena basuh, had muka. Jadi kalau sekiranya tak sempurna, maka menyebabkan basuhan sekali itu tidak sah pada basuhan wuduk.
Jadi orang basuh sekali dia yakin mengena pada semua anggota dan had muka ni, maka hukumnya adalah sah pada basuhan. Begitu juga pada tangan, begitu juga pada rambut, kepala, pada kaki. Sebab yang wajibnya bila disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, iza kumtum, apabila kamu nak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum. Itu satu, muka. Muka ni diterangkan dalam hukum fiqh, mana had, atas bawah, kiri kanan, kan? Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, mana had dia kena. Wamsahu biru'usikum, tu yang ketiga, ni anggota wajib. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki sampai ke buku lali. Empat anggota yang wajib dibasuh. Adapun yang lain-lain tu sunat. Masuk niat, masuk tertib, selesai dalam bab basuhan. Jadi kalau basuh sekali pun hukumnya, kalau menyampaikan atau kena pada semua anggota basuhan, hukumnya sah. Hukumnya sah. Bab yang ke-33, babu ma jaa fil wudu'i marrataini. Bab yang telah datang pada wuduk dua kali basuhan tiap-tiap anggota. Hadis yang menyebutkan tentang membasuh dua kali pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marrataini hasanun gharib. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa mengambil wuduk ia dua kali. Hadis gharib. Maka sekarang ya wahai saudaraku, kata Abu Isa At-Tirmizi, akan meriwayatkan satu hadis mengambil air semayang basuh dua kali. Katanya, hadis yang kita baca tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marrataini. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk ia, maka membasuh ia akan tiap-tiap anggota wuduk dua kali basuh. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada Ibnu Sauban, daripada Abdullah bin Fadl, dan ialah isnad dan hasan lagi sahih, dan pada bab ini meriwayatkan daripada Jabir. Jadi maknanya ada hadis yang diriwayatkan menunjukkan bahawa ada dalil yang mengatakan bahawa yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahawa Rasulullah bila mengangkat wuduk dia membasuh tiap anggota yang wajib ni dua kali. Jadi tuan-tuan, kita tengok pada hadis itulah. Bab yang ke-34, babu ma jaa fil wudu'i salasan. Pada mengatakan, pada membicarakan tentang wuduk 3 kali membasuh tiap-tiap anggota. Hadis yang ke-39, an aliin anna nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa salasan asahhu wa ahsanu. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk ia 3 kali. Sebenarnya telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wuduk 3 kali pada tiap-tiap anggota. Katanya daripada Ali, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa salasan. Jadi Abu Isa At-Tirmizi mengeluarkan satu hadis yang diambil daripada riwayat Sayyidina Ali, bahawa Sayyidina Ali mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengambil wuduk dia basuh 3 kali basuhan pada anggota yang wajib. Kata Abu Isa, pada bab ini diriwayatkan oleh ramai
Siapa yang meriwayatkan hadis ni? Daripada Osman, daripada Rubai', daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Abi Umamah, daripada Aisyah, dari Abi Rafi'i, daripada Abdullah bin Amr, Muawiyah, Abu Hurairah, Jabir, Abdullah bin Zaid dan Ubay. Makna ramai sahabat yang meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk basuhnya pada anggota yang wajib 3 kali. Jadi maknanya tuan-tuan, ni hadis ni diriwayatkan oleh ramai orang. Kan? Jadi kita tak boleh nafikanlah. Makna basuhan sekali pun ada yang meriwayatkan, basuh 2 kali pun ada meriwayatkan, dan basuh 3 kali ni banyak daripada para sahabat yang meriwayatkan. Jadi basuh sekali pun boleh, 2 kali pun boleh. Kalau orang basuh sekali, makna memadai dengan basuhan. Kalau dia basuh 3 kali, maknanya tidak terkeluar daripada basuhan sekali. Orang yang basuh 2 kali tak terkeluar daripada basuhan sekali. Nak tunjuk apa tuan-tuan? Sekali basuhan pun memada, 2 pun memada, 3 pun memada. Jadi maknanya terpulang atas kita. Kan? Zaman kalau sekiranya berlaku, maknanya air tak ada, jangan basuh banyak-banyak. Kan? Kita berada di negara-negara sejuk, nak basuh, ambil wuduk banyak kali, tak mampu kita. Kan? Tak mampu sebab air terlalu sejuk, mendatangkan mudarat kepada orang yang mengambil wuduk. Macam tempat kita ni, contohnya kalau datang pada tempat yang memang tempat tak ada air, kemarau, ada air, maka tak boleh berlebih-lebihan dalam basuhan. Jadi tuan-tuan, kemungkinan ia datang mengikut pada hasabuz zuruf keadaan satu tempat. Jadi maknanya kemungkinan datang pada waktu sejuk, Rasulullah basuh sekali sebab sejuk yang bersangatan. Tuan-tuan pergi hari ni, kalau pergi ke Madinah, 13 darjah. Tuan-tuan, 13 darjah, kalau buang air tu, kalau basuh, kecut semua tu. Kan? Pergi ke Palestin, tuan-tuan, baru ni pergi Palestin, 3 darjah. Kan? Buang air, basuh, terus tak keluar-keluar lagi dah. Buat sejuk benar. 3 darjah. Airnya sejuk. Ya Allah, kalau kena wuduk batas lalu, terutama nak buang air kecil, buang air besar, memang pakat tak buang je lah. Kan? Pergi di masjid Nabi Allah Syuaib, masjid Nabi Syuaib, letaknya 700 makna meter daripada aras laut, atas bukit tu. Kan? Pada waktu tu darjahnya, dia punya darjahnya 3 darjah sejuk. Waktu kena buang air, aduh, hilang semua. Nak ambil wuduk pula, Masya Allah, kena bulan sejuk pula. Jadi kemungkinan pada waktu itu basuhnya sekali. Kalau kita dalam keadaan macam ni, kan, hari ni kemarau, ada air tak ada air, maka kita tengok hadis ini memberi satu rukhsah. Mana ada hadis ini basuh sekali, basuh 2 kali, basuh 3 kali, menunjukkan di sana ada rukhsah. Pergi tempat yang mana suasana begini, maka ada rukhsah. Kalau buat sekali boleh tak? Tempat yang macam ni basuh lebih boleh tak? Maka kita beramal, kita rasa lapang dada. Kita rasa bila kita beramal, kita ada rasa lapang. Tidak ada yang mengganggu kita ketika mana kita nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bab yang ke-35, babu ma jaa fil wudu'i marratan wa marrataini wa salasata. Jadi bab pada menyatakan mengambil air semayang sekali dan 2 kali dan 3 kali pada anggota wudu'. Ni tengok, ada basuh sekali, ada anggota basuh 2 kali, ada anggota basuh 3 kali. Bercampur-campur pula. Macam mana? Boleh atau tidak? Kita tengok hadisnya. An Sabit bin Abi Sufyan, Abi Safiyah. An Sabit bin Abi Safiyah qala qultu li Abi Ja'farin haddatsaka Jabirun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
tawadda'a marratan wa marrataini wa salasan qala na'am. Hadis yang ke-40 diriwayatkan oleh Sabit bin Abi Safiyah, katanya aku kata bagi Jabir, telah bercerita akan dikau Jabir, daripada Abi Ja'far telah bercerita akan Jabir bahwasanya Nabi SAW ia wuduk ia sekali-sekali dan 2 kali dan 3 kali. Katanya na'am, ya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, meriwayatkan ia akan satu hadis mengambil air semayang sekali diperbuatnya, dan 2 kali basuh pun diperbuatnya, dan 3 kali basuh pun diperbuatnya. Makna satu hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah pernah buat, basuh sekali pun pernah pada anggota wuduk, 2 kali pun Rasulullah pernah buat, 3 kali pun Rasulullah pernah buat. Siapa yang menceritakan ni? Kerana hadis diceritakan oleh Jabir, diriwayatkan orang yang mendengar meriwayatkannya ialah Sabit bin Abi Safiyah. Dia cerita pada Abi Ja'far bahawa kata Abi Ja'far, aku dengar daripada Jabir radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ambil wuduk begini. Jadi kita dengar hadisnya apa? Hadis yang telah kita baca tadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bab yang ke-36, babu ma jaa yatawaddau ba'da wudu'i marrataini wa ba'dahu salasan. Bab pada menyatakan orang yang mengambil air semayang ia akan setengah wuduk 2 kali basuh dan setengahnya 3 kali basuh anggota. Ini hadis yang terangkan ada anggota yang basuh 2 kali, ada anggota yang basuh 3 kali dalam 1 kali mengambil wuduk. Hadisnya an Abdillah bin Zaidin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa ghasala wajhahu salasan wa ghasala yadayhi marrataini wa masaha bi ra'sihi wa ghasala rijlaihi. Hasanun sahih. Daripada Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW mengambil wuduk ia, maka membasuh mukanya 3, dan membasuh tangannya 2 kali, 2 kali, dan menyapu dengan kepalanya dan membasuh 2 kakinya. Jadi Rasulullah basuh muka waktu mengambil satu wuduk untuk mendirikan solat, basuh muka 3 kali basuh. Tapi sampai kepada bab tangan, Rasulullah basuh 2 kali pula. Kan? Rasulullah membasuhnya 2 kali. Begitu juga menyapu kepala, basuhnya 2 kali, dan membasuh kaki dengan 2 kali basuhan. Jadi tak sama pula. Kan? Dalam sekali mengambil wuduk bercampur-campur dari sudut bilangan basuhan. Pun pernah juga dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan ia sebagai satu isu, tuan-tuan. Hari ni orang jadikan isu ni benda-benda yang remeh, benda-benda yang remeh. Kan? Orang jadi isunya benda remeh. Yang benda yang jadi perkara pokok ni lagi orang tak sentuh. Hari ni orang jadikan perkara remeh apa? Tentang masalah semayang kerusi. Ada? Sedangkan kat luar tu ramai yang duduk atas kerusi yang berjalan tu tak semayang. Kan? Yang tak semayang tu ramai kat luar. Orang yang duduk dah semayang ni, tak apalah, kita perbetulkanlah dengan cara bil hikmah. Kan? Apa ni jadi perkara remeh-temeh. Orang perempuan nak duduk belakang ke, kiri ke, kanan ke, jadi remeh tau. Kan? Dia jadi isu. Sedangkan berapa ramai lagi yang datang tu tak semayang. Yang ada ni kita perbetul baik. Yang dah ada ni cuma bagi ilmu. Jangan sampai jadi perbalahan, orang dah datang masjid tak datang pula. Ini masalah-masalah besar dalam kehidupan kita hari ini. Jadi masalah besar. Nak duduk kiri ke, nak duduk kanan ke, kan? Jadi berikan ilmu.
Hari ni kita kena berikan ilmu. Dan beri ilmu ni cara bil hikmah. Mengajak orang ni nak buat ni, amal ni nak buat baik ni kena bil hikmah, tuan-tuan. Jangan terlalu kasar. Jangan terlalu kasar dalam mengajak orang buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dia orang lagi. Sehingga Allah Taala mengingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ketika ke mana kamu ni bergaul dengan mereka, jangan terlalu keras. Kan? Mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah bil hasanah, bil hikmah, itu disuruh. Jadi kita terlalu keras, kan? Hari ni kalau ada orang datang bawa anak-anak, kita kata, ni budak-budak tak boleh masuk masjid. Keras sangat. Kan? Keras sangat. Nanti orang tak, yang datang ni orang tua-tua. Orang tua-tua ni semua dah nak jalan dah. Kan? Semua duduk menyandar sekarang ni. Menyandar. Orang yang tua-tua datang ni semua menyandar, semua bawa kerusi. Duduk bawah ke, duduk atas, semua bawa kerusi. Semua dah tak lama ni. Kan? Datang masjid cari parking, mana nak landing ni. Dia cari mana tempat nak landing. Bagus masjid, tak ada tiang bagus. Kan? Tak ada dinding, kan? Dia tak ada tempat sandar. Sandar je ke bawah. Sandar je ke bawah. Nak. Sebab tu tengok dalam masjid penuh kerusi. Kalau pergi Masjidil Haram pun kerusi pun ramai. Komen banyak lagi kerusi. Orang tak mampu lah nak mayang, nak duduk tak mampu. Dia tidak seperti mana generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Hari ni kalau kita tegah budak-budak datang masjid, besok siapa yang nak marahkan masjid? Jadi budak-budak ni datang, tuan-tuan, kita kena santuni mereka. Kata Ibnu Abbas, kami dulu main-main dalam masjid. Kami kata Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tahu bahawa semayang telah selesai ketika mana kami mendengar orang dalam masjid berzikir. Kami tahu waktu tu semayang dah selesai. Makna apa? Ibnu Abbas main-main dalam di luar masjid tu bermain-main. Itu juga hadis yang dipegang menunjukkan bahawa zikir boleh jadi boleh zikir dengan kuat. Orang lepas semayang boleh berzikir kuat. Sebab Ibnu Abbas meriwayatkan, kata kami ni dengar bahawa semayang dah habis, bahawa kami dengar orang dalam masjid berzikir kuat. Nak menunjuk apa? Kalau hari ni orang kata berzikir perlahan ni, berzikir kuat ni bid'ah, tu pembohong. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, anak-anak ni kita kena santuni. Dan ibu bapa pula kalau bawa anak-anak, ajar, didik mereka. Jangan dilepaskan begitu tak. Jadi maknanya kita kena memahami. Hari ni kita kena ajak orang masuk masjid. Kena ajak mereka datang ke masjid. Kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa di antara 7 golongan orang-orang yang mendapat perlindungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Apa dia? Rajulun qalbuhu ta'allakum fil masajid. Maknanya orang lelaki yang hatinya cinta pada masjid. Nak ajak orang cinta masjid ni dah tua-tua payah, tuan-tuan. Dia kalau datang pun mengantuk je, mengantuk. Dia menyandar tu lelap. Dah tua. Dah tua, datang nandar, dia tengok langit gelap je. Sedangkan langit tu orang putih lah, kan? Dia datang tengok lengan-lengan, rupanya dah layang dah. Dia biasanya lepas maghrib isyak dia tak boleh tahan lama, kan? Yang kita nak tarik ni generasi muda. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan pergi ke Palestin hari ini, tuan-tuan, di Masjid Aqsa, orang-orang muda tak dibenarkan sembahyang. Orang-orang Palestin, budak-budak muda tak dibenarkan masuk ke Masjid Aqsa untuk sembahyang. Sembahyang waktu budak-budak muda tak dibenarkan. Kerana hari ini, tuan-tuan, Masjid Aqsa ni telah dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Israel. Orang Yahudi telah kuasai. Hari ini kalau pergi ke Masjid Aqsa, tuan-tuan tengok orang yang sembahyang di Masjid Aqsa ni semua generasi tua.
Budak-budak muda boleh masuk hari Jumaat aja. Sembahyang Jumaat je. Kalau tuan-tuan nampak ada orang muda tu bukan orang Palestin. Tu orang yang datang pergi ziarah. Tuan-tuan bayangkan. Adakah kita nak jadikan masjid-masjid kita serupa yang macam tu? Kalau kita tak didik anak-anak hari ni. Anak-anak kalau kita tak didik dia datang ke masjid, besok dia tak kenal masjid, tuan-tuan. Dia tak kenal masjid. Kan? Dia datang, saya nak jumpa Pak Imam boleh? Yang dicakap tu Pak Imam tu. Pak Imam tanya duduk mana? Duduk kat sini je, balai panjang. Kau tak kenal aku Imam? Oh, tak kenal, baru sampai hari ni. Allah, tuan-tuan. Bayang tuan-tuan kalau hari ni orang duduk kampung tak kenal masjid, dia datang tu tanya, Pak Imam tandas kat mana? Memang sah tak pernah datang masjid tau. Tanya tandas kat mana? Lama duduk kampung tu. Tandas pun dia tak tahu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ni kita kena jalankan usaha untuk apa? Mengimarahkan masjid. Buatlah apa-apa program yang mengajak mendidik anak-anak ni supaya duduk dalam masjid. Kenalkan mereka. Jinakkan hati mereka dengan masjid. Yang generasi-generasi tua ni memang datang, mereka dah nak jalan dah. Kan? Mereka ni generasi yang akan meninggalkan masjid. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jalankanlah usaha, buatlah usaha supaya jangan besok di akhir zaman, sebab akan berlaku seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku masjid tersegam dengan indah, binaan yang cantik, besar dan sebagainya, tapi penghuninya tak ada. Penghuninya tak ada. Akan berlaku tuan-tuan, akan berlaku. Jadi sebelum saat kita ni berlaku yang demikian, usahakanlah mendidik anak-anak kita ni supaya datang ke masjid. Kan? Suburkan hati mereka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Sabit bin Abi Safiyah ini, yang telah menceritakan daripada Abi Ja'far, yang telah diambil daripada Jabir, menunjukkan bahawa ada satu hadis yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ambil wuduk, basuhannya tak sama. Mukanya basuh 3 kali, tangan basuh 2 kali, rambutnya basuh 2 kali, kaki basuh 2 kali. Ada. Jadi ada keadaan yang demikian. Kalau orang melakukan yang demikian, jangan disanggah. Maknanya dia fahamlah tu, kan? Kalau dia tak faham, anggap kalau dia faham, kan? Sebab apa? Kita yang faham kerana kita telah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-36, babu ma jaa yatawaddau ba'da wudu'ihi marrataini wa ba'dahu salasan, pada menyatakan orang yang mengambil air semayang akan setengah wuduk 2 kali basuh dan setengahnya 3 kali basuh. Okay. Hadis yang ke-41. An Abdullah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa ghassala wajhahu salasan wa ghassala yadayhi marrataini wa masaha bi ra'sihi wa ghassala rijlaihi. Ni hadis yang disebutlah, bahawa daripada Abdullah bin Zaid, bahawasanya Nabi SAW mengambil wuduk, ia akan membasuh mukanya 3 kali dan membasuh tangannya 2 kali dan menyapu akan kepalanya dan membasuh 2 kakinya 2 kali. Hadis ini telah mendatangkan oleh At-Tirmizi bahawa Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Membasuh anggota wuduk berlainan kelakuan. Kata Abu Isa, dan sesungguhnya telah mengharuskan, makna hukumnya harus. Kata Abu Isa, Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni di Tirmiz. Tirmiz ni dekat dengan apa? Kalau kita pergi ke Bukhara, kan? Uzbek ni tuan-tuan, negara yang melahirkan banyak ulama-ulama hadis, kan? Termasuk ulama-ulama dalam bidang tauhid.
Jadi kalau kita pergi ke Uzbek, kita akan pergi ziarah ke Bukhara, ke Tirmiz. Tirmiz tu nama tempat. Yang tu namanya Abu Isa At-Tirmizi. Kan? Imam Bukhari tu Bukhara. Di tempat Bukhara. Jadi maknanya bukan orang Arab ni. Mereka bukan Arab. Kan? Jadi maknanya ulama-ulama hadis ni kebanyakannya bukan Arab. Mereka datang dari sebelah-sebelah Asia. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkata Abu Isa, sesungguhnya telah mengharuskan oleh setengah daripada ahli ilmi pada yang demikian itu, seperti mana masalah 179, kan? Pada hadis yang sebelum, tiada memikir mereka akan salah bahawa mengambil wuduk seorang lelaki dan setengah wuduknya 3 kali basuh dan setengahnya 2 kali basuh. Berkata Asy-Syafi'i dalam kemudian daripada ia mendatangkan hadis bab ini, katanya, dan tiada ini kelakuan Nabi. Terkadang ia membasuh 2 kali dan terkadang sekali, dan terkadang 3 kali. Yakni yang demikian itu bukanlah menunjukkan berlainan-berlainan. Maknanya kalau Rasulullah ambil wuduk basuh sekali, basuh 3 kali, basuh 2 kali, bukanlah menunjukkan atas maknanya sesuatu yang berlainan dan bersalah-salahan. Bahkan Rasulullah SAW apabila ia mengambil wuduk dan membasuh tiga kali, terkadang-kadang sekali, maka menunjukkan ia yang sempurna dan terpilih. Jadi maknanya ada basuh sekali, ada basuh 2 kali, ada basuh 3 kali. Makna yang 3 kali ni lah yang maknanya basuhan yang terpilih. Jadi kalau orang ambil wuduk sekali pun boleh, basuh 2 kali pun boleh, 3 kali pun boleh. Mana daripada basuh sekali, 2 kali tu, yang 3 kali ini adalah lebih aula. Lebih aula. Mana yang paling baik basuhnya 3 kali. Jadi ini yang disebut oleh, yang dibicarakan oleh Al-Imam Syafi'i. Dan yang sekali ia menunjukkan memada. Mana orang yang membasuh sekali itu menunjukkan basuh sekali pun memada, menunjukkan sah. Kalau basuh mengambil wuduk, basuh sekali pun hukumnya sah. Kan? Dan maka aku suka bagi seseorang mengambil wuduk, bahawa membasuh wuduk mukanya 2 tangannya dan 2 kakinya 3 kali, dan menyapu kepalanya 3 kali dan meratakan sapuannya. Maka kata Imam Syafi'i, hadis menunjukkan mengambil wuduk basuh sekali Rasulullah pernah buat, 2 kali pernah Rasulullah buat, 3 kali pernah buat. Jadi pada Imam Syafi'i kata, aku lebih suka. Maknanya tuan-tuan, bagi kita ni orang yang mengikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lebih suka kalau ambil wuduk, maka basuh pada anggota-anggota wajib ni basuhannya 3 kali. Itu adalah lebih disukai oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi kita ni mazhab Syafi'i, ikutlah Syafi'i. Tak usah duk pening-pening kepala, jangan duk berbalah-balah. Masuk air dalam hidung ke, masuk berkomor-komor ke, jangan jadi berbalah. Nak buat, kerana itu bukan basuhan wajib. Kalau mazhab lain dia jadi wajib, Hanafi jadi wajib, kan? Tapi pada Syafi'i, anggota wuduk yang mengesahkan seorang itu, kalau dia basuh hanya 4 aja. Jadi maknanya jangan jadi berbalah-balah. Yang berbalah ni sebab tak semayang, tuan-tuan. Yang berbalah sebab tak semayang. Dah orang dah semayang tu tak kira lah dia. Cuma diberi faham dan diberi ilmu kepada dia. Maka jika meringkas oleh seseorang pada basuh muka dan 2 tangan dan 2 kaki atas sekali basuh yang boleh rata dengan demikian, itu memadalah akan dia. Makna kalau kita basuh sekali, maknanya semua anggota tu kena, anggota wuduk tu kena, memadalah. Makna memada ni maknanya sah hukum dia, kan? Basuh tangan sekali basuh tak kena semua, daripada
daripada maknanya ujung jari ni sampai melepasi siku, kena sah hukumnya walaupun sekali basuh. Nah, dan jika meringkas seorang itu pada kepala atas sekali sapu dengan sebarang yang kehendaknya daripada tangannya, saya memada juga, dan yang demikian itu sekurang-kurangnya lazim. Dan jika membasuh anggota wuduknya akan setengah anggotanya sekali, dan setengahnya 2 kali, dan setengahnya 3 kali, saya memada akan dia, kerana bahawasanya sekali basuh itu apabila memada pada semua, saya memadalah pada setengahnya. Jadi orang kalau sekali ambil wuduk, basuh sekali pada muka, basuh tangan 2, makna sekali itu kalau dah memada 2 kali, lebih-lebih lagi lah kan. Kalau sekali basuh tu dah sah, maka kalau basuh 2 kali dah lagi sah kan. Jadi makna tidak menjadi satu kesalahan. Masalah yang 182, membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Bagaimana? Ini yang 3 kali, lebih daripada 3 kali ni, sampai 5 kali, 7 kali, sampai mandi terus. Macam mana? Keluar semua basah habis. Dia ambil wuduk tu basah habis. Nah, kerana ada orang ambil wuduk macam tu, dia datang was-was. Orang kena penyakit was-was ni tak ada ubat, tuan-tuan. Kan? Jangan pergi kat farmasi minta ubat penyakit was-was. Memang ada yang kena penampur dekat dia tu kan. Nak? Penyakit was-was dia tak ada ubat. Tak ada ubat kat farmasi, dia kena lawan. Kan? Kenapa? Memang dia sebut fawaswasalahuma syaitan. Kan? Syaitan ni kerja dia apa? Bila kita mengambil wuduk, ada sejenis syaitan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, kerjanya mewaswaskan orang ambil wuduk. Kita dah basuh-basuh, dia kata, dia emburkan kat telinga, belakang tak kena, belakang siku tak kena. Kita pun tengok, tak kena, ambil lagi. Kan dia tiupkan daripada dubur pula, macam keluar angin. Dia kata dah terkentut, ambil lagi. Lelah mandi terus masuk dalam kolam. Ambil masuk dalam kolam terus. Itu kerja dia. Dia tuan-tuan itu ada syaitan. Bermula masalah ini dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um tersebut. Kemudian daripada telah datang hadis Abdullah bin Zaid akan sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Asy-Syafi'i, dan tidak aku suka bagi orang yang mengambil air sembahyang itu lebih daripada 3 kali basuh. Ni kata Imam Syafi'i, aku tak suka ni. Mana orang-orang yang melampau-lampau. Rasulullah ambil sampai 3 kali, kita lebih daripada. Dan jika melebihi ia daripada demikian itu, tiadalah aku tegak akan dia. Mana kalau orang nak ambil, taklah jadi haram kan. Kata Imam Syafi'i, tak aku tegak. Kata Abu Isa, beramal atas hadis ini dalam masalah 178 berlaku atas sekalian ahli ilmu bahawasanya wuduk itu memada ia sekali basuh dan 2 kali afdal, dan berlebih-lebihan afdalnya 3 kali, dan tiada lagi afdal kemudian daripada 3 kali. Maknanya sekali memada, 2 kali memada, 3 kali afdal. Lebih daripada 3 kali dah tak jadi afdal dah. Kan? Kemungkinan dah jadi membazir. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan seorang sahabat kan? Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud ni dia ambil air semayang pakai air sungai. Pakai air sungai. Air sungai kan banyak. Nak ambil air sungai lalu dia basuh kakinya berlebih-lebihan. Rasulullah kata jangan berlebihan pada basuhan. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ni air sungai. Walaupun dia air sungai. Air sungai kan banyak, basuh lebih 3 kali kan apa salahnya? Rasulullah kata jangan berlebih-lebihan. Kan? Jangan berlebih-lebihan. Walaupun dia banyak sekalipun, Rasulullah tegar. Bila Rasulullah tegar tu, sesuatu yang tak disuka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan berkata Ibnu Mubarak, tiadalah aku mahu mengatakan sejahtera daripada salah apabila melebihi seorang membasuh lebih daripada 3 kali. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, tiada lebih atas 3 melainkan lelaki yang dibalakkan dengan was-was. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq, orang yang membasuh lebih daripada 3 kali ni setengah kerana dia telah dibalakan, telah ditimpakan dengan penyakit was-was. Ni bahayanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, sebab tu kalau kita tengok kan, kalau sebahagian tempat wuduk ni jangan digabungkan dengan tandas. Tempat wuduk, kalau kita tengok masjid-masjid dulu, bilik airnya lain, tempat wuduk lain. Kenapa dibuat macam tu? Hikmahnya tuan-tuan, sebab Baitul Khala ni, rumah tempat buang najis ni, tempat syaitan duduk. Sebab tu tempat tu yang duduk kita lama tu kan. Sebab tu tandasnya lain, tempat wuduk lain. Hari ni kita campur sekali. Sebab tu lambat keluar kan, kerana diwaswaskan. Mana kalau boleh masjid ada ruang, buatkan tempat wuduk dia, biar asing keluar daripada dalam tandas kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada hikmah tu, ada hikmah kan. Kenapa? Walaupun hadis yang disebut ni hadis yang tak kuat tuan-tuan, hadis dhaif. Apabila bunyinya azan, dilaungkan azan tu, syaitan ni lari terkentut-kentut tu, masuk dalam tandas tu. Sebab tu bila kita ni azan, jangan ada dalam tandas. Sebab tu lambat keluar. Masuk dalam tandas, orang azan isap rokok pula, lagi terlambat keluar kan. Masuk dalam tandas, orang azan isap rokok pula, memang terbakar dalam tu. Yang tu orang bagi salam baru keluar tu kan, sebab nak menghabiskan rokok. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita cuba jauh dan kita cuba hindarkan daripada diri kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai penutupnya, kita melihat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang nak masuk syurga. Bagaimana nak masuk syurga tuan-tuan? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang solat bardain, siapa yang solat bardain, 2 waktu sejuk kan, waktu-waktu sejuk, waktu-waktu yang suka ni. Kalau kita pergi dengan negara Arab, waktu sejuk, waktu asar dan waktu subuh. Siapa boleh datang sembahyang masjid, berjamaah di masjid, nasaya dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab 2 waktu ni adalah waktu yang paling kritikal, yang susah orang nak sampai masjid kan. Satu amalan yang paling mudah tuan-tuan, menjaga 2 waktu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang solat bardain, iaitu waktu 2 waktu sejuk, iaitu waktu asar dan waktu subuh, nasaya dia boleh masuk syurga Allah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dengan sebab itu, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh sembahyang zuhur berjamaah di masjid, datang waktu asar. Tak boleh asar, datang maghrib. Tak boleh maghrib, datang isyak. Tak boleh datang isyak, datang subuh. Kalau tak boleh datang, mati dah habis. Dah mati ya. Dah mati dah tu. Semua waktu dah tak boleh datang, dah mati ya, tak ada orang. Jadi tuan-tuan jangan, kalau tak boleh semua, jangan tinggal semua. Tak boleh tuan-tuan 4 waktu. Subuh jangan lupa datang. Jangan lupa datang waktu subuh. Kan? Kalau subuh pun tak boleh datang juga, memang dah tak ada riwayat lagi dah.
Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita, insya-Allah. Panjang umur kita sambung lagi bicara kita insya-Allah pada masa yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi